Yang terakhir, apakah satu perubahan yang paling kritikal yang diperlukan untuk menjayakan pendigitalkan sekolah? Pendigitalan ke pendidikan? Pendigital. Ibu bapa sangat penting. Sebab kalau sekolah je buat syok sendiri tanpa ada sokongan dari ibu bapa di luar, maksudnya pembelajaran tu akan terhenti di sekolah saja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, selamat datang di podcast Sembang Santai TVPSS LC2 Channel SK dan Kota 2. Ini adalah episod pertama kami dan di sini kita sembang-sembang hal sekolah, hal semasa dan macam-macam cerita yang menarik. Untuk episod pembukaan ini, kita bawakan topik yang cukup penting. Hala pendigitalan sekolah. Hari ini, anda bersama saya, Nur Adini Maulida binti Muhammad Hairi dan saya memperkenalkan Puan Azian binti Mak Abu selaku Guru Besar SK Danau Kota 2. Assalamualaikum Puan. Assalam. Apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah, sihat walafiat. Hari ini saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan kepada Puan. Sorry. Soalan yang pertama, boleh tak Puan terangkan dengan lebih lanjut tentang pendigitalan sekolah? Okey, pendigitalan ni penggunaan teknologi digital yang kita perkenalkan kepada murid-murid dan juga pengaplikasian oleh guru dalam sistem pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar bilik belajar lah. Yang kedua, pada pendapat Puan, apakah kebaikan dan keburukan pendigitalan sekolah? Okey, ada kebaikan dan keburukan dia. Kebaikan dia yang mana cikgu tu akan mengajar secara kreatif. Okey. So pembelajaran dalam kelas pun murid kan akan seronok juga lah. Tak adalah sistem macam dulu kan, talk and chalk saja kan, murid dengar je kan. Dalam waktu yang sama kita boleh membentuk ataupun mencungkil bakat-bakat yang ada pada murid tu. Sekarang ni gadget kat tangan murid anytime bila-bila je ada kan, betul tak? So kat situ diorang boleh explore macam-macam kan. Jadi boleh diaplikasikan di dalam kelas. Okey. Yang ketiga, pada pendapat Puan, sejauh mana program pendigitalan dapat membantu guru dan murid di sekolah? Okey, pada pendapat saya dia sangat-sangat membantu. Sebab zaman sekarang ni zaman yang makin dah ke depan. Digital memang di hujung jari saja kan. Jadi kalau masih lagi kita di takut yang lama, maksudnya kita dah ketinggalan lah. Jadi di situlah bila dalam kelas kita, kalau tengok pun sekolah kita untuk kelas tahap 2 kan, ada TV, penggunaan smart board. Bila kita penggunaan pembelajaran menggunakan smart board, kalau awak pun dalam kelas pun teruja. Betul tak? Kalau ada latihan-latihan yang kononnya lah untuk kita buat, masing-masing akan volunteer untuk nak menjawab ke depan, nak menggunakan smart board tu. Kan dia seronok kan? Jadi dalam waktu yang sama juga pembelajaran jadi aktif, berlakunya dua hala. Itulah. Dan dalam waktu yang sama juga sistem hybrid pun boleh dilakukan. Yang mana kalau tengok kita sekolah kita ada program K Guru tu kan. Yang mana murid ada yang terlibat dalam subjek satu-satu subjek tu, kita buat hybrid dengan sekolah lain. Dalam waktu yang sama pula kita dalam proses pula nak hybrid ke kelas-kelas pula, yang mana sekiranya lah cikgu tu tak ada, so cikgu yang dalam contohlah subjek sains, Cikgu Rani ada, dia boleh berada di mainstream dekat makmal komputer, dan kelas yang mana yang direliefkan tu boleh tengok Cikgu Rani mengajar kat makmal melalui diorang kat kelas sahaja. Tak adalah semuanya akan pergi ke makmal komputer sahaja. Betul. Okey. Adakah infrastruktur sekolah kita mencukupi untuk menyokong program pendigitalan sekolah? Alhamdulillah. Sekolah kita internet pun kuat. Kita pun dah tambahkan kapasiti penggunaannya. Okey, jadi saya rasa tak ada masalah
untuk menjalankan pengajaran berasaskan kepada pendigitalan. Okey. Apakah peranan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran digital anak-anak? Ibu bapa sangat penting. Sebab kalau sekolah je buat syok sendiri tanpa ada sokongan dari ibu bapa di luar, maksudnya pembelajaran tu akan terhenti di sekolah saja kan. Jadi ibu bapa kat rumah mungkin boleh adakan peranti untuk tambahan untuk mereka lebih praktik lagi menggunakan pendigitalan ni. Contohnya lah pengaplikasian dalam kelab-kelab semasa koko. Mungkin ada belajar cara-cara untuk membuat poster digital. Jadi dekat rumah diorang boleh sambung belajar buat benda tu. Dalam waktu yang sama, ibu bapa pun boleh belajar sama-sama dengan anak murid mereka, anak mereka sendiri di rumah. Okey, faham? Apakah harapan Puan terhadap pendigitalan sekolah dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang? Okey, harapan saya semoga sekolah kita menjadi sekolah yang fully digital. Itu kalau kita dapat, iaitu salah satu sekolah yang betul-betul di Kuala Lumpur ni lah yang mengaplikasikan pendigitalan sepenuhnya. Itu satu harapan saya lah, dan akan membuatkan murid-murid SK Danau Kota 2 serta guru-guru dia kreatif. Tak ada lagi cara tradisional yang kita gunakan. Semuanya berasaskan kepada digital saja. Mana tahu satu hari nanti semuanya, sebab buku teks pun dah ada dalam D5 kan. Jadi mana tahu SK Danau Kota 2 tak perlu bawa buku, rujuk kepada peranti masing-masing sahaja. Okay. Yang terakhir, apakah satu perubahan yang paling kritikal yang diperlukan untuk menjayakan pendigitalan sekolah? Pendigitalan ke pendidikan? Pendigitalan. Perubahan? Perubahan yang maksudnya? Paling kritikal lah. Paling kritikal, perubahan yang paling kritikal. Okey, perubahan yang paling kritikal ataupun yang paling kita terkesan lah. Seperti yang saya katakan, pengajaran tradisional zaman dahulu ditukar kepada pengajaran pendigitalan yang sepenuhnya menggunakan komputer, projektor, smartboard. Jadi pembelajaran pun tak adalah setakat mendengar sahaja, sahala je. Murid pun mengantuk je, tak habis-habis cikgu bagi tulis kan. Pembelajaran tu menjadi aktif lah kat situ. Itulah perubahan yang begitu ketara yang kita lihat. Okey. Itu je soalannya. Terima kasih sebab dah jawab. Itu je. Terima kasih sebab dah jawab. Semoga kawan-kawan dekat luar sana dapat mengambil sesuatu dari podcast hari ini. Sekian dari saya, host podcast Sembang Santai, Nur Adini Maurida binti Muhammad Hairi. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye. Pendigitalan sekolah.